kita tengok muka surat 5. Okey. Bab 1 lah yang kita nak bincang kan. Okey, tengok soalan muka surat 5 soalan 1 lah. Jadi kalau kita tengok dalam soalan 1 ni, bila kita tengok lah cara teknik menjawab kita. Bila kita tengok yang pertama, dia bagi kita dalam bentuk berjadual. Jadi bila kita tengok tu, kita tahu dah. Yang ni maksudnya dia bercakap tentang KKP lah. Sebab salah satu andaian KKP ialah apa dia? Sesebuah negara ataupun sesebuah ekonomi dia hanya mengeluarkan dua jenis barang sahaja, kan? Jadi kalau kita tengok dalam jadual ni, maksudnya ada dua jenis barang sajalah, iaitu t-shirt dengan kemeja, kan? T-shirt dengan kemeja. Jadi kalau kita tengok susunan tu, ni saya nak ajak ni dari segi teknik tafsiran. Maksudnya interpretation soalan. Maksudnya bila kita tengok tu, terus tangkap kat kepala kita, kat minda kita tu, kan? Kita tak baca soalan ni, kita tengok saja kita faham lah. Jadi kalau kita tengok kombinasi A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F ni apa dia? Yang ni kita panggil kombinasi pengeluaran, betul tak? Okey. Dan untuk kombinasi A ni, pengeluaran t-shirt kosong. Lepas tu dia naik 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Jadi maksudnya kalau kita kalau soalan lah, kalau soalan tu dia kata berdasarkan jadual ni diminta calon menyediakan keluk KKP, keluk kemungkinan pengeluaran. Jadi kita tahulah kata yang t-shirt ni kita buat selang satu, betul tak? Selang satu. Bila kita baca tu terus tafsiran tu semua main. Kemudian kita tengok kemeja. Kemeja pula kombinasi A bermula dengan 20 unit, kombinasi B 16 unit. Dia berhitung mana kan? Okey, sehinggalah kombinasi F lah. Jadi kalau kita tengok untuk unit kemeja ni maksudnya daripada 0 hingga 20. Kalau kita nak nukil keluk KKP, bermaksud dia punya selang dia selang julat. Bila kita nak buat KKP tu apa yang sesuai? 2. Kita buat selang 2 lah. Maksudnya 0, 2, 4, 6, 8, 10 sampai 20 lah. Okay, nah? Jadi maksudnya daripada jadual ni kita boleh interpret analisis kita dalam bentuk rajah. Dari segi selang julat tu kadang-kadang keupayaan calon tu sendiri. Keupayaan calon tu sendiri untuk menentukan rasional julat range tu. Okey, lalu kita tengok soalan 1A lah. Pada kombinasi A, firma hanya mengeluarkan okey, apa dia jawapannya? Maksudnya 20 kemeja sahaja, kan? 20 kemeja sahaja, iaitu apa dia? Mengeluarkan kemeja sahaja, iaitu sebanyak 20 unit. Dia dah buat macam fill in the blank lah ni lah. Isi tempat kosong. Okey. Kemudian pada kombinasi B, firma mengeluarkan t-shirt kan? 1 unit lah, no? Okey. Pada kombinasi B, firma mengeluarkan 1 unit t-shirt dan 16 unit kemeja. Okey, setakat lah boleh ikut lah. Maksudnya betul kan? Jelas ni kira soalan ni direct lah. Pada kombinasi C, firma mengeluarkan 2 unit t-shirt dan 12 unit kemeja. Okey. Sementara pada kombinasi F, firma mengeluarkan t-shirt sahaja, iaitu sebanyak 0 unit, kan? Sebanyak 5 unit. Firma hanya mengeluarkan t-shirt sahaja, iaitu sebanyak 5 unit t-shirt. Okey, itu jawapannya. Jadi kalau kata calon boleh jawab itu, bermaksud awak dah faham lah apa maksud kombinasi pengeluaran tu, kan? Ingat tu, jangan lupa tu dalam andaian CKP tu
sesebuah ekonomi berada pada ekonomi guna tenaga penuh, pada tingkat ekonomi guna tenaga penuh, kan? Sesebuah ekonomi hanya mengeluarkan 2 jenis barang saja, kan? Itu. Kemahiran dan bilangan tenaga buruh adalah sama, kan? Kemajuan teknologi untuk mengeluarkan 2 jenis barang pun adalah sama. Ini adalah andaian-andaian, kita panggil assumption. Kena adakan assumption, kena adakan andaian untuk mewujudkan satu teori. Teori itu dia tak boleh wujud kalau tanpa andaian. In practice memanglah dalam mana-mana negara pun memanglah tak mengeluarkan 2 unit saja, okey tak? Jadi untuk memudahkan perbincangan, inilah andaian ini. Okey. Ni saya bawa tengok soalan ni. B ni. Rupanya dia suruh lukis graf juga, kan? Okay, dengan menggunakan kertas graf, lukis telur kemungkinan pengeluaran bagi firma tersebut. Okey. Awak tanda lah. Ikut selang tu. Untuk t-shirt selang 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia. Untuk kemeja buat selang 0, 2, 4, 6, 0, 2, 2 sampai 20. Kalau ikut selang 2 dalam kertas graf, lepas dia punya jarak tu, lepas apa. Kalau in case lah, kalau telah yang t-shirt buat 0, 1, 2, 3 selang 1, okey lah, kita tahu kita confirm lepas. Kalau kata yang kemeja ni kata atas kelas tak lepas, nak buat selang berapa? Apa yang sesuai? Selang 4. Maksudnya kalau kita tengok data di sini, kita boleh buat selang 4 lah. 0, 4, 8, 12, 16, 20. Boleh juga. Okey, bila awak lukiskan graf, okey, itu saya dah banyak dah dari segi teknik menjawab. Teknik menjawab geluk-geluk lah di dalam kertas graf. Semua titik-titik itu kita sambungkan dengan pembaring, dengan ruler, dan kita gariskan guna pensel yang tajam. Jadi awak dapat bentuk mana? KKP ni bentuk apa? Bentuk garis lurus. Ingatlah yang kita bincang tu, kan? KKP ni dia ada 2 jenis. Yang pertama KKP cembur, yang kedua KKP garis lurus. Clear tak? Dan kita bila kita lukis graf, kita jadul ni, bila kita lukis graf ni, tengok dapat bentuk garis lurus. Dalam minda kita tahu dah, kos lepas dia mesti constant. Kos lepas dia mesti malam. Maksudnya kalau dia nak tambah satu produk, dia kena korbankan atau lepaskan 3, 2 ke 4 ke. Jadi nak tambah pun nilai dia sama. Nak tambah satu unit lagi, nilai dia sama. Maksudnya nilai kos lepas tu dia tak meningkat. Jadi berdasarkan kefahaman itu, merujuk kepada soalan C1 Roman. Jadi soalan ni dia suruh kita hitungkan kos lepas untuk mengeluarkan seunit t-shirt, kan? Untuk mengeluarkan seunit t-shirt pada setiap kombinasi. Lah. Okay. Jadi dia minta kita kira kombinasi pengeluaran tu daripada A ke B, B ke C, C ke D, seterusnya sampai E ke F, kan? Jadi dah ni cuba awak maklum saya ni, formula kos lepas. Sejalan. Okey, kos lepas seunit t-shirt sama dengan okey. Ingat tak yang formula yang saya bagi ada lambang 3 segi tu. Okey, perubahan apa? Perubahan dia bila kita kata kos lepas bagi seunit t-shirt, nilai itu, sebutan itu mesti dalam kemeja, betul tak? Kan? Betul tak?
dia ada dua barang saja, t-shirt dengan kemeja kan. Jadi soalan ni dia suruh kita nilaikan berapa kos lepas untuk satu unit t-shirt. Bila dia suruh kita kira dalam satu unit t-shirt, sebutan kita mesti dalam kemeja. Betul tak? Sebutan kita mesti dalam kemeja. Jadi kita tulis maksudnya kos lepas seunit t-shirt sama dengan perubahan apa? Perubahan kemeja, kan? Perubahan kemeja bahagi dengan perubahan t-shirt. Betul? Kan? Sorry. Kos lepas kan? Kos lepas t-shirt kan? Sama dengan perubahan kemeja bagi dengan perubahan t-shirt. Sebutan tu kena duduk atas lah, kan? Yang sebutan tu kena duduk atas. Jadi kalau kita tengok, kita nak ambil kombinasi yang pertama, iaitu A ke B. Kita tengok daripada data tu, A ke B. Okey. Berapa kemeja? 20 tolak 16. Lepas tu yang t-shirt pula 1 tolak 1 tolak 0. So kita akan dapat 4 per 1. Jadi jawapannya 4 unit kemeja. Kita sebutnya tu lah. Maksudnya kos lepas bagi seunit t-shirt adalah persamaan 4 unit kemeja. Maksudnya kalau negara ni nak mengeluarkan satu t-shirt, nak tambahkan satu unit t-shirt dalam negara itu, dia terpaksa korbankan 4 unit kemeja. Jadi apa pemeriksa dia nak tengok ni lah. Pemeriksa dia nak tengok ni jalan kerja dan juga sebutan tu kena betul lah. Ingatlah, kalau kita nak kira seunit t-shirt, sebutan kita mesti dalam kemeja. Betul? Jadi kemeja ni duduk atas, t-shirt duduk bawah. Dan ingatlah, dalam kos lepas ni, maksudnya kita kena faham, bila kita kata seunit t-shirt, nilai ni bukan dalam RM lah. Nilai ni adalah dalam bentuk unit barang. Jadi berapa unit t-shirt ni? Satu t-shirt sama dengan apa? Satu unit t-shirt sama dengan 4 kemeja. Kira t-shirt ni memang mahal lah. Kalau dari segi pasar tu kita ada nilai t-shirt ni mahal lah. Ya. Okay, kalau kita tengok kombinasi B ke C pula, B ke C. Okey. Kita ambil perubahan mana? 16. 16 tolak 12. Lepas tu 2 tolak 1. Jadi dapat 4 tolak 1. 4 unit kemeja. Dan cara pengiraan ni sama lah. Sehingga ada kombinasi pengeluaran X. Jadi maksudnya kaedah yang sama untuk soalan C1 lah. Untuk soalan C1. C1 Roman. Boleh? Senang kan? Kan? Taklah susah sangat kan? Cuma awak jangan lupa ni. Jangan lupa dari segi apa? Sebutan apa? Kalau soalan tu dia kata kos lepas seunit kemeja. Ya. Kalau kos lepas seunit kemeja, nilai dia ni kita mesti sebut dalam t-shirt. Betul tak? Kan? Kalau saya buat soalan tu, saya kata kos lepas seunit kemeja, kos lepas dia tu, nilai dia tu mesti dalam bentuk t-shirt lah, kan? Itu. Jadi perubahan t-shirt tu, formula tu dia duduk atas. Okey, contoh kita tengok C2 Roman.
hitungkan kos lepas untuk mengeluarkan seunit t-shirt pada setiap kombinasi. Pada setiap kombinasi. Ya. Dia ayat tu salah tu. Betul tak salah? Awak berbesar sikit ni, saya rasa ni mesti typing error. Bukan t-shirt kan? Apa dia ni? Kemeja. Okey. Jadi t-shirt kita potong tulis kemeja. Dalam jadual pun dia kat bawah dia tulis apa? Dia kata tentukan kos lepas mengeluarkan seunit kemeja. Betul tak? Jadi yang atas tu dia typing error lah. Betul lah. Okey. Jadi dia suruh kira S ke I. Maksudnya daripada S ke I. Okey, law ni cuba dari segi formula ni nak tulis macam mana? Maksudnya kos lepas seunit kemeja sama dengan apa? Perubahan t-shirt bahagi perubahan kemeja. Kalau kita tengok kombinasi pengeluaran F, okey, jadi F ke E, kombinasi pengeluaran F ke E berdasarkan data yang diberi. Okey. Yang ni yang satu halaman kan? Ini yang dua. Okey. F ke E. Okey, lah awak sebut ke saya apa tolak apa? F ke E, 5 tolak 4 tolak. Dia punya exhaust dia akan 5 tolak 4 kan? Okay. Jadi maksudnya 5 tolak 4. Okey. T-shirt, kemudian 4 tolak 0. Jadi kita dapat 1/4. 1/4 ni sama dengan 0.25. Pecahan ni kita convert kepada perpuluhan lah. Ingatlah dalam ekonomi perpuluhan ni ambil 2 tepat perpuluhan. Jadi jawapan di sini maksudnya unit apa ni? Unit apa? Unit t-shirt lah, no? Unit t-shirt lah. Jadi bermaksud satu unit kemeja dia punya nilai kos lepas dia murah lah. Di sini murah lah kita kata. Hanya 0.25 sahaja. Unit apa? Unit t-shirt. Jadi kaedah yang sama ni kita akan kira daripada kombinasi F ke E sehingga ada B ke E. Ingatlah dalam teknik menjawab ekonomi ni, khususnya bahagian kuantitatif, yang pertama sekali sebelum kita jawab, kita kena tulis dulu dia punya rumus dia, formula dia. Lepas tu kalau kita nak present jawapan kita tu, sama ada nak kira dalam satu-satu ataupun kita nak present jawapan kita tu dalam bentuk berjadual, kan? Ataupun lah, contohnya macam ni lah, yang kata jadual, awak balik awak salin balik jadual ni, kan? Contohlah katalah awak buat jadual ni dalam kata jawapan. Lepas tu S ke E awak tulis nilai dia 0.25. E ke D pun 0.25. Sampai dah B ke A 0.25. Jawapan final answer tu semua betul. Tetapi sebelum kita nak present jawapan kita ni, kita tulis dulu dia punya rumus dia. Rumus tu kita tulis. Lepas tu baru kita present jawapan kita dulu. Dia jangan kita terus present tanpa menulis rumus. Okey. Okey, jadi kalau kita faham
soalan C1 dan C2 Roman, automatically kita boleh jawablah soalan D1 dan D2 Roman kan. Okey. Jawapan D1 berapa? Tambahan seunit pengeluaran t-shirt menyebabkan kemeja dilepaskan dengan kadar yang sama lah. Kan? Jadi kalau kita tengok jawapan tu semua pada kadar yang sama. Maksudnya 1/4 kan. Jadi tu yang kata kos lepas malar tu. Dia constant. Begitu juga dengan soalan 2, tambahan seunit pengeluaran kemeja. Yang ni dia tak typing error, dia typing error atas. Tambahan seunit pengeluaran kemeja menyebabkan t-shirt dilepaskan dengan kadar yang sama. Dengan kadar yang sama tu, kalau calon tu nak memanjangkan jawapan itu boleh tak? Dengan kadar yang sama, iaitu satu kemeja sama dengan 0.25 unit t-shirt. Sama juga dengan jawapan D1 Roman tu. Baru lengkap jawapan kita. Okey, boleh? Boleh lah? Boleh? Daerah Mac Wilson yang pejah semalam dalam grup tu tulis apa? Apa pejah left? Itu apa? Dia tulis apa? Urusan anda apa? Sedang diproses. Tulis bahasa komputer lah. Okey, jadi soalan E, KKP. Kalau kemungkinan pengeluaran firma ini berbentuk garis lurus, kita dah bincang tadi. Ini disebabkan oleh kos lepas malar. Kos lepas malar, di mana ketikapan faktor pengeluaran adalah sama. Ada yang kita tahu faktor pengeluaran adalah sama ni, contohnya di sini adalah faktor buruh lah. Dan dalam andaian KTP kita buruh lah. Dari segi tingkat pembayaran, dari segi bilangan adalah sama. Jadi yang muka surat 6 ni pun lebih kurang yang sama. Kan? Saya rasa muka surat 6 ni, kalau awak lakar ni, kalau kita tengok, awak akan dapat KKP berbentuk cembung kan? Kalau kita tengok data nombor 2 kan? Kita tengok data nombor 2 ni, tengok sepintas lalu. Bila kita tengok jadual, kita boleh tafsir dah macam mana KKP ni. Untuk barang industri, dia punya selang ni cantik dah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, betul tak? Okay. Untuk barang pertanian, kita tengok dia punya selang dia ni 0, 6, 11, 15, 18, 20 kan? Yang ni kalau awak nak buat skala 2 pun boleh, skala 4 pun boleh, skala 5 pun boleh kan? Terpulang lah kan? Boleh. Terpulang pada calon kan? Terpulang pada calon. Kalau kita rasa nak detail sikit, kita buat skala 2 kan? Tapi oleh kerana kalau kita lakar dalam graf, bila kita lakar dalam graf mengikut kotak-kotak tu dan selang yang sama, dia punya jawapan dalam keluk tu pun dia tepat lah. Dia tepat lah kan? Berbanding dengan jawapan kita dalam kotak biasa lah. Soalan kita tengok bukan surat 7. Yang nombor 2 ni lebih kurang sama lah kan. Jadi saya rasa formula kos lepas pun sama lah. Formula kos lepas sama lah. Guna simbol 3 segi ni lah. Simbol 3 segi ni menunjukkan perubahan. Maksud dia perubahan.
Okey, nombor 3 lah. Berdasarkan KKP di bawah, lakarkan dan jelaskan perubahan teluk apabila berlaku. Okey, A. Itu kita dah bincang kan? Kita dah bincang KKP ni dia boleh berubah tak? Kan? Dia boleh berubah untuk kedua-dua jenis barang, dia boleh berubah untuk salah satu jenis barang, kan? Lepas tu untuk kombinasi pengeluaran yang berada di luar KKP pun kita boleh capai yang kita bincang tu kan, dengan syarat apa? Ingat tak? Ingat itu titik apa tu? Titik H kan? H kan? Titik H kan? Maksudnya kalau titik kombinasi pengeluaran tu berada di luar KKP, boleh capai dengan syarat. Maksudnya kalau negara kita menemui sumber-sumber ekonomi yang baru, kan? Lepas tu kemajuan teknologi, perkembangan teknologi, kan? Tapi kena ingat lah, teknologi itu dia bukan sumber-sumber ekonomi ya. Sumber ekonomi kita ingatlah tanah, buruh, modal, usahawan. Teknologi ini adalah pemangkit kepada pengeluaran. Ingat. Nah, jangan kita pergi kata dia pun adalah salah satu sumber ekonomi. Nah, dia pemangkit penggerak dalam pengeluaran. Boleh tak? Okey, soalan A lah. Kemasukan guru asing lah. Okey, dan kita tengok apa dia nak suruh kita buat macam mana ni. Dia suruh kita lakar lah. Okey, kemasukan guru asing menyebabkan keluaran barang X dan keluaran barang Y apa dah? Bertambah. Ia akan menyebabkan teluk kemungkinan pengeluaran akan beralih dari AB ke A1, B1. Boleh juga, tapi kita nak selamat kita buka satu. Kita boleh A1 kecil bawah, B1 kecil bawah. Okay. Jadi dalam soalan A ni dia bagi data macam ni saja, maklumat yang kita terima macam ni saja. Jadi kita buat layan lah. Kita buat layan bermaksud kemasukan buruh asing menyebabkan keluaran barang X dan keluaran barang Y adalah sama lah kita kata. Adalah sama. Kan? Jadi bila sama tu maksudnya renggang tu. Dia punya jarak teluk tu kita ukir tu pada mata pemeriksa, kalau dia tengok tu dia punya conclusion dah sama. Memanglah bila kita nakal tu kita tak exactly tepat ikut berapa mm tu kan. Tapi kalau kita tengok dengan mata kasar tu sama. Dia punya renggang ni A1 ke A1, A ke A1 sama, B ke B1 sama. Lepas tu dia punya curve dia tu keluar pun sama. A1. Okay, yang kedua di segi teknik menjawab ni saya nak pesan lah. Ingat kalau ada pen highlight tu apa istilah beralih. Beralih tu. Kalau keluk apa-apa keluk yang kita bincang, nanti kalau kita bincang keluk permintaan tu, kita akan guna istilah beralih. Jangan kita guna istilah terloncat ke kanan. Oleh itu keluk KKP terloncat ke kanan, tak boleh lah. Ataupun keluk KKP berpindah ke kanan, tak boleh. Dia punya term ekonomi kita ni dia beralih ataupun peralihan. Bergerak pun tak boleh. Terloncat, berpindah, bergerak, jangan. Kita guna istilah beralih. Bila kita terang, kita kata ini ditunjukkan oleh keluk permintaan ke keluk penawaran. Kalau dalam kes ni keluk KKP kan, beralih ke kanan ataupun beralih ke kiri. Dia punya term tu. Sebab tu kena highlight tu. Selalunya calon ni dia cenderung untuk menggunakan istilah bergerak. Keluk bergerak ke kanan. Kalau dalam bahasa harian kita ni memang kita faham, kita kata dia akan
okey, dalam bahasa dalam bahasa akademik ni, dalam bahasa akademik ilmiah ekonomi ni, dia guna istilah beralih. Ingat tu, nanti nak belajar keluk permintaan ke, nak belajar keluk penawaran ke, nanti kita masuk dalam bab pasaran pasaran faktor, pasaran persaingan sempurna ke, monopoli ke, keluk-keluk tu kan. Nanti masuk pegang 2 belajar makro kan. Nak belajar keluk-keluk yang berkaitan dalam makro, contohnya keluk keseimbangan pendapatan negara ke kan. Semua kita guna istilah beralih. Ingat ni saya sambil saya bincang ni, saya bagi teknik jawab semua lah. Ingatlah sesi teknik jawab. Dan macam tadi, kalau yang berkaitan dengan rumus, kita tulis rumus dulu. Tulis rumus secara umum. Lepas tu presentation jawapan kita terpulang pada calon. Nak kira satu-satu ataupun kita nak present dalam bentuk jadual. Itu satu, itu teknik jawab tu. Kan? Lepas tu itu saya bagi teknik jawab dari segi soalan persamaan, perbezaan kan. Ingat tu bila guna, kalau soalan tu kata perbezaan kan, guna istilah kita tulis lah, sistem ekonomi pasaran bebas sekian. Okey, berbanding dengan sistem ekonomi perancangan pusat sekian. Ataupun manakala. Tetapi mostly dia guna istilah berbanding dengan. Berbanding dengan. Nanti kalau ada definisi tentang suit, bila suit ni maksudnya, kalau bahasa Inggeris ni marginal lah suit. Suit ni nanti kalau definisi dia, kalau kita nak urai tu, nanti kita akan jumpa semua ni. Dia akan guna pertambahan satu unit keluaran ini apa akibat daripada istilah tu, akibat daripada perubahan siasat. Nanti kita lihat. Itu dia punya term-term yang kita akan guna. Sama macam ni ya. Okey, B, penemuan sumber baru dalam pengeluaran barang X saja. Jadi maksudnya X sajalah. Kan? Yang D ada tak ada kan? Maksudnya keluk tu naik tidur kan? Itu. Jadi kalau dari segi kita kata dari segi nak lakarkan tu, maksudnya kalau dalam apa dia guna apa? Dia guna C kan? Satu jadi D kan? Jadi dia kata sini kan? Kita ambil sini, naik sini. So C ni akan jadi, kita tak kacau sibuk apa? Kita tulis C1. Ya? Kat sini tulis lah nama barang. Okey, penemuan sumber baru dalam pengeluaran barang X menyebabkan pengeluaran barang X apa dia? Bertambah, dan pengeluaran barang Y tak berubah. Pengeluaran barang Y tak berubah. Ia akan menyebabkan kemungkinan pengeluaran akan beralih dari CD ke C1D. Kalau calon careless, dia pergi tulis C1, D1. Salah. Habis. Okey. Yang kedua tu saya nak banyak awak buat note sikit lah. Dulu dalam skema pembakaran ekonomi ni, dia ada markah setengah. Masa saya makin paper dulu, dia ada markah 0, setengah, 1, 2. Kan? Tapi yang terkini lah, yang terkini tak tahulah kok nanti ada perubahan kan. Yang terkini dia punya markah ekonomi ni mudah saja. Kalau macam bahagian AC, bahagian kuantitatif, bahagian B dan C lah, dia punya markah 0, 1, 2. Setengah tak. Kadang-kadang sebab tu kita kata rumus ni, kadang-kadang dari segi peruntukan markah tu, katalah kita kata soalan AC. Soalan AC dia tetap 10 markah kan. Ada 3 soalan, nak jawab 2. Okey, dia tanya, dia tengok bila dia buat susunan markah tu, dia tengok
bahagian ni mungkin terkurang ke apa, kita tengok satu markah duduk kat rumus. Tu sebab tu kalau kita tak tulis rumus, kita rugi. Walaupun jawapan kita tu kita buat jadual macam kos lepas tadi kan. Kita buat jadual kita tu cantik, presentation cantik, final answer tu semua betul. Saya tengok kat situ data tu patut 3 saja. 3, saya tengok markah 4. Faham? Jadi maksudnya markah ni jawapan ni satu lagi tak tahu kat mana. Mostly dekat formula dia. Jadi jangan miss. Begitu juga dengan markah untuk keluk. Kan bila kita lukis keluk lengkap, labeling semua lengkap. 2 markah. Bukan 1, 2. Jadi kita kena ingatlah. Bagi law ni maksudnya dalam ekonomi ni maksudnya mudah nak dapat markah, tapi pada masa yang sama mungkin senang nak hilang markah kalau kita careless. Kan? Contohnya tak tulis formula, tulis final answer saja. Kan? Contoh, hilanglah markah tentang formula tu. Kan? Lepas tu buat dulu gambar rajah ni semua betul, beralih ke sana dan sini lah, titik keseimbangan asal, satu nampak titik keseimbangan baru, tetapi labeling tak betul. Dia punya labeling tu. Contoh macam kita kata nanti keluk tu sini harga, sini kuantiti, kan? Harga tu tulis dalam bracket RM. Kan? Sebab kita bercakap dalam konteks Malaysia. Jadi kalau kata keluk vertikal tu, keluk permintaan tu, kita kata contoh, yang ni harga dalam bracket RM. Yang horizontal tu, yang mendata tu kuantiti, tapi dalam bracket unit. Ikut soalan lah. Kalau dia kata unit lah. Kalau dia kata liter lah. Kalau dia kata kg lah. Tapi mostly dalam perbincangan kita ni banyak tulis dalam bentuk unit lah. Dalam bentuk unit. Maksudnya kuantiti dalam bracket unit. Lepas tu lukis telur label apa semua, 2 markah solid dapat. Kalau select satu, tak dapat 2 lah. Mungkin dapat 1 ataupun hilang 2 markah. So mudah dapat, tapi kalau careless senang hilang. Hati-hati ya. Okey, untuk soalan C, kemajuan teknologi untuk penggunaan barang X dan Y. Yang ni kita tahu dah penggang dua-dua kan. Penggang dua-dua. Kita tengok muka soalan depan. Masa nak berak. Okey, peningkatan teknologi dalam pengeluaran Y saja. Maksudnya yang mana yang akan berubah? Yang H lah kan? Jadi kalau tengok labeling soalan ni, H tu maksudnya dia akan jadi H1. G tetap lah, G tak berubah. Jika berlaku perkembangan teknologi dalam pengeluaran barang Y saja, maka pengeluaran barang Y bertambah kan? Dan pengeluaran barang X adalah tak berubah kan? Ataupun tetap lah. Kalau kemungkinan pengeluaran akan beralih dari GH ke GH1. Okey, jadi yang ni selalu saya besar ni. M dengan N lah. M dengan N. Ini ya. Okey. Kemudian soalan kata apa? Soalan kata perkembangan teknologi dalam pengeluaran barang X lebih besar daripada perkembangan teknologi pengeluaran barang Y. Okey, jadi barang Y lah. Ini barang X. Jadi bila kita nak lakar ni, nak lukis ni, pastikan pemeriksa tu bila dia tengok dengan mata, dia tahu dah kata mana besar, mana kecil. Jadi mana yang besar? Pengeluaran barang X lebih besar. Maksudnya M kan kan? Okey, kita sini.
Nampak perbezaan kan? Jadi maksudnya kalau kita tengok dengan mata sekali lagi kita tahu lah. Betul dah M Zam. Sini tanda betul. Jadi tanda M betul. Okey. Jangan fikir lagi nak nampak sama kan. Dan satu lagi, jangan berfikir macam ni juga. Ni pun kadang-kadang betul-betul lah. Bukan kata tak betul. Kan? Kadang-kadang fikir macam ni. Kan? Memanglah betul kan? Tapi nampak. Orang kata apa dari segi presentation jawapan kita tu nampak kita tak dapat nak kena kan. Kalau macam ni okey lah sikit kan. Asia okey je. Asia kan dalam kelas ni yang aliran sains tak ambil apa-apa subjek ni. Juga tu dah. Waida, Asia dengan Izzah mana Izzah? Izzah. So takkanlah boleh ikut lah. Maksudnya masa kita 4-5 mereka tak ambil ekonomi, mereka tak ambil perdagangan dan mereka tak ambil account. Betul? Tapi mesti ambil AMAT kan. Tak apalah ambil AMAT membantu kita kan. Pengiraan lah. Tapi sebenarnya AMAT tak guna banyak pun. Kan? Okey. Jadi setakat lah ni okey, boleh ikut lah. Boleh lah. Tak saya laju sangat kan? Okey ya. Era Black Wilson. Era okey era. Tu kawan apa kat sebelah ada nama apa? Ila. Kawan dia Tamas. Mari siapa era Tamas? Ingat kot ada Wahidah tunjuk tu, Wahidah tunjuk surat waris. Surat waris semua pakai kuat surat. Saya bimbang atas betul lah di pihak sekolah tu tak boleh kata apa lah dalam keadaan Allah kan. Kalau nak kata tak boleh kena main juga tak boleh lah dalam keadaan Allah ni kan. Okey, kita masa pun dah sampai. Nanti kalau tak ada apa, okey malam ni awak cuba buat apa muka surat 9 soalan objektif kan? 9, 10, 11, 12 13 buat soalan objektif kan? Nanti kita bincang. Bagus ya, latihan buku ni bagus kan? Jadi memudahkan kita Lepas tu nanti cikgu kena upload dah apa ni dalam YouTube tu. Tu kalau dah ada channel tu dia automatik masuk lah kan? Channel cikgu apa? Nama channel cikgu? Syed Zahir bin Syed Agil. Tu nama dalam family lah. Syed Ahmad Zahir. Tok Wan sana nak buat nama Zawawi, Syed Ahmad Zawawi. Tok Wan sini nak buat nama Tok Wan saya, tok belakang saya seorang tu, dia tu bekas imam Masjid Zahir Ustaz. Jadi dia nak nama cucu ni Syed Ahmad Zahir, ni Syed Ahmad Zawawi. Yang Tok Wan sebelah ni dia nak Syed Ahmad Zahir. Jadi dalam